Ahli Parlimen Perikatan Nasional Jeli Zahari Kecil menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau diugut dan disogok pihak tertentu untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wakil Rakyat Bersatu itu juga menegaskan tidak wujud broker politik dan sebagainya seperti didakwa. Sebaliknya, apa yang dilakukan demi rakyat dan penduduk Jeli. Katanya, apa yang saya lakukan, keputusan saya sendiri tanpa diugut atau disogok mana-mana pihak. Sejak kenyataan saya menyokong Perdana Menteri, banyak tuduhan mengaitkan saya dengan ugutan dan sogokan demi kepentingan sendiri. Apa yang saya lakukan hanya kerana mahu melihat dan memberi perkhidmatan terbaik untuk penduduk di Jeli. Saya tidak mahu rakyat di sini menderita kerana tidak dapat peruntukan. Saya letak kepentingan rakyat melebihi segala-galanya. Saya sanggup terima kencaman asalkan pengundi saya terbela. Zahari memaklumkan beliau sudah meminta peguamnya meneliti bahan disiarkan di media sosial yang mengandungi pelbagai tuduhan terhadapnya. Mengenai tindakan Bersatu, katanya, beliau sehingga kini tidak menerima sebarang surat daripada lembaga disiplin parti, namun reda dan bersedia menerima apa sahaja tindakan. Zahari mengisytiharkan menyokong kepimpinan Anwar pada 8 November lalu selepas pendirian sama diambil Ahli Parlimen Perikatan Nasional Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim juga daripada Bersatu. Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video dan komunikasi WhatsApp berkait peranan individu yang dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada Ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong Perdana Menteri. Malah Ahli Parlimen Macang itu mendakwa semua bukti berkenaan disahkan sendiri oleh Ahli Parlimen yang disasarkan individu terbabit selain ia sudah dikemukakan kepada polis. Justru bila menyanggah kenyataan Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman yang sebelumnya menafikan sekeras-kerasnya wujud paksaan, ugutan dan sogokan ke atas 4 Ahli Parlimen Bersatu untuk menyokong Perdana Menteri. Bersatu gagal dalam cabaran undang-undang untuk mengosongkan 4 kursi Parlimen Sabah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menafikan kebenaran untuk parti pembangkang itu meneruskan semakan kehakimannya. Mahkamah Sivil tidak akan mendengar merit cabaran undang-undang itu. Semasa prosedur mahkamah terbuka, Hakim Armajid Sim memutuskan bahawa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar cabaran undang-undang membabitkan keputusan Speaker Dewan Rakyat. Katanya ini berdasarkan hanya satu sebab iaitu kes-kes Mahkamah Persekutuan menyatakan mahkamah tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara yang mempersoalkan Speaker keputusan mengenai kerusi Parlimen. Armajid menambah bahawa ini adalah selaras dengan perkara 63/1 Perlembagaan Persekutuan yang memperkatakan keistimewaan Parlimen. Peruntukan itu menyatakan bahawa kesahihan mana-mana prosedur Dewan Parlimen atau mana-mana jawatan kuasa berkaitan tidak boleh dipersoalkan di mana-mana mahkamah. Armajid juga tidak membuat arahan mengenai kos. Peguam yang juga bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizul Harun mewakili Bersatu. Jabatan Peguam Negara bertindak mewakili Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang merupakan salah seorang daripada 5 responden. Peguam Fairuz Husin Ahmad Jamaluddin mewakili 4 lagi responden yang merupakan Ahli Parlimen Sabah iaitu Armiza Muhammad Ali, Papar, Khairul Fidaur Akbahan, Batu Sapi, Jonathan Yassin, Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang. Pada 17 April, Bersatu memfahamkan tindakan undang-undang terhadap Johari dan 4 Ahli Parlimen Sabah berkenaan. Dua pemohon ialah Naib Presiden Bersatu Ronald Kiande dan Setiausaha Kerja Bersatu Muhammad Suhaimi Yahya. Bersatu memohon perintah untuk membatalkan keputusan yang dibuat Johari melalui surat bertarikh 16 Januari yang menyatakan 4 Ahli Parlimen itu telah menjelaskan dan mengesahkan bahawa tiada kursi Parlimen kosong berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah dan Bersatu. Bersatu juga memohon mengisytiharkan bahawa 4 Ahli Parlimen itu tidak lagi menjadi Ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan serta perintah supaya Johari mengesahkan 4 kursi itu sebagai kosong. Bersatu juga memohon perintah agar Johari memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari selepas perintah itu. Pada Pilihan Raya Umum ke-15, 4 Ahli Parlimen itu dipilih di bawah tiket JRS termasuk Bersatu sebagai ahli gabungan. Bagaimanapun JRS menamatkan pakatannya dengan Bersatu selepas pilihan raya. Bersatu berhujah bahawa pada 10 Disember tahun lepas, pengerusi JRS Haji Jino mengeluarkan kenyataan media memaklumkan 4 Ahli Parlimen itu telah memutuskan untuk meninggalkan parti itu. Pemohon mendakwa lebih seminggu kemudian, pada 19 Disember semasa sidang Parlimen pertama selepas PRU15, 4 Ahli Parlimen itu duduk di blok kerajaan yang jelas menunjukkan hasrat mereka untuk meninggalkan Bersatu. Bersatu menegaskan bahawa Setiausaha Agongnya kemudian mengeluarkan notis pemecatan kepada 4 Ahli Parlimen itu pada 21 Disember tahun lepas, memaklumkan mereka tidak lagi menjadi ahli parti. Bersatu mendakwa memandangkan pemecatan berlaku selepas pilihan raya kursi Parlimen kosong mengikut perkara 49A-3 Perlembagaan Persekutuan.
PAS mengesahkan tiada ahli parlimennya didekati individu tertentu supaya menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahri berkata, jika ada individu tertentu mendekati wakil rakyat parti itu untuk tujuan berkenaan. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal mendakwa Datuk Botak yang sebelum ini dikaitkan menjadi dalam meraih sokongan ahli parlimen parti itu turut menawarkan habuan kepada wakil rakyat PAS bagi tujuan sama. Dalam pada itu, Fadli berkata kerajaan seharusnya menolak sokongan 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional jika benar-benar berpegang pada prinsip. Katanya ia bukti kerajaan hari ini tidak tahu malu. Mereka kata menentang aktiviti lompat. Sepatutnya bila 4 ahli parlimen tukar sokongan, mereka perlu tolak sokongan ini kerana bertentangan prinsip mereka selama ini. Apa kerajaan lakukan ini makan diri mungkin tidak lama lagi atau satu masa nanti. Beliau turut berharap semua ahli parlimen terbabit iaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gomusang dan Zahri Kecik Jeli menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Katanya, ya kita kecewa. Kita harap mereka yang pergi ke seberang sana dapat timbang semula tindakan dan tarik balik apa yang mereka laksanakan.